Golongan pendakwah termasuk berstatus selebriti perlu menggunakan kelebihan mereka untuk meyakinkan masyarakat berhubung kebaikan dan keselamatan penggunaan vaksin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, hukum penggunaannya adalah harus dan perkara itu telah mendapat pandangan ulama serta majlis fatwa bukan sahaja di Malaysia, malah di luar negara. Saya taklah nak kata menggunakan pengaruh, tetapi yang kita nak adalah semua itu senada. Sebab pandangan itu bukan pandangan saya. Ini pandangan para ulama, badan berautoriti, bukan semata-mata di Malaysia, tapi rojokan saya kepada ummah seluruhnya. Azhar, di negara-negara Arab, tokoh-tokoh ulama, semuanya bersetuju ke arah itu. Beliau ditemui pada majlis tausiah bersama pendakwah selebriti di Sepang Selangor siang tadi. Menurut beliau, setiap pandangan berhubung penggunaan vaksin termasuk vaksin COVID-19 terlebih dahulu mendapat maklumat daripada ahli ikhtisas seperti doktor pakar dan ahli farmasi untuk mengetahui apa itu vaksin. Selepas itu, barulah pihak berkuasa agama bergabung dan mengeluarkan pandangan mengenai penggunaan vaksin. Pandangan itu juga katanya telah dihantar ke hampir 10 ulama seluruh dunia dan keputusannya hampir sama. Semalam, mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam yang bersidang pada 3 Disember lalu mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ia wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan kerajaan. Ketetapan itu juga telah disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja. Membincangkan tentang vaksin dan juga COVID-19 daripada sudut fatwa, iaitu menghormati keputusan yang dihormati oleh yang telah dibuat oleh pihak majlis fatwa, dan walaupun kita mungkin ada sedikit perbezaan pendapat dan sebagainya, tetapi tetap kena menghormati keputusan yang telah dibuat oleh majlis fatwa. Kita sebagai pendakwah sepatutnya memandang benda ini pada perkara yang khair. Orang selalu kaitkan perkara ini dengan aktiviti seperti mana kita kata aktiviti Yahudi, Illuminati dan sebagainya. Sebagai contoh mudahlah macam baru-baru ni bila ada isu tentang maklumat kita ada nak dapat pada US dan sebagainya, orang akan timbul persoalan. Kenapa US nak bunuh hang? Adakah dia memberi kesan kepada US kalau saya mati? Dia tak ada masalah. Dia betul tak ada masalah. Boleh faham tak? Ini antara perkara yang kita kena pandang pada satu sudut yang mana mesti pandang dengan mata kaca ilmu. Sebab tu Islam kena bawa macam tu. Cara dia macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kakak Iman bin Mataib. Nombor metrik 16 DGU 21F1034. Okey, sekarang saya akan memulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kami ucapkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para isteri dan keluarga baginda, para sahabat seterusnya golongan yang mengikut jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Untuk pendahuluan, Islam amat menitik beratkan penjagaan kesihatan umatnya serta menggalakkan kita agar sentiasa berikhtiar dan mengelakkan diri daripada ditimpa penyakit. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yazuruhu zalikal yauman summun wala sihrun." Yang bermaksud, barang siapa yang berserapan dengan 7 biji kurma ajwah tidak akan ditimpa kemudaratan dari racun dan sihir pada hari itu. Riwayat Muslim. Secara umum, hadis di atas memberi galakan kepada umat Islam agar berikhtiar untuk melindungi diri daripada penyakit. Tindakan melindungi diri ini merupakan tindakan berjaga-jaga terhadap sesuatu bahaya yang mempunyai kebarangkalian untuk menimpa diri seseorang. Antara kaedah fiqh yang boleh digunakan bagi isu vaksin ini adalah: pertama, terdapat sebuah kaedah masyhur yang telah disebut oleh para ulama fiqh.
dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zarara wa la zirara, yang bermaksud tidak boleh memberi kemudaratan dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Kedua, ini berdasarkan sebuah kaedah fiqh yang masyhur juga, la zarara yuzala, yang bermaksud kemudaratan itu disingkirkan. Sesuatu kemudaratan itu dihilangkan atau disingkirkan melalui pelbagai cara. Antaranya adalah dengan mengambil langkah berjaga-jaga terhadap sesuatu bahaya yang bakal menimpa. Justru pengambilan vaksin turut termasuk dalam cara penyingkiran kemudaratan kepada sisi seseorang, maka vaksinasi itu turut bertepatan dengan kaedah fiqh ini. Ketiga, apabila pertembungan dua mafsadah atau keburukan, maka kita melakukan mafsadah yang lebih ringan kesannya. Ini berdasarkan sebuah kaedah yang masyhur, anna adna mafsadatan yuntaka min ajlin daf aqlahuma. Maksudnya sesungguh mafsadah yang paling ringan di antara dua mafsadah adalah dilakukan dengan tujuan untuk mengelakkan mafsadah yang lebih besar. Rujuk al-absbah wal nazair al-subki 1/45. Baik, bagi hukum yang terjatuh pada hukum vaksin, saya akan ambil contoh terdekat iaitu hukum pengambilan vaksin COVID-19. Okey, pada 3 Disember 2020, Majlis Musyawarah Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam yang telah bersidang mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey, sekarang saya akan bercakap tentang maksud harus. Hukum harus yang bermaksud sesuatu amalan yang tidak berpahala jika dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Seperti contohnya mengambil vaksin COVID-19. Manakala bagi maksud hukum wajib pula sesuatu yang diberi pahala apabila dikerjakan dan berdosa apabila ditinggalkan. Okey, sekian pada saya. Sekarang saya akan memberinya kepada kawan saya iaitu Haziq. Okey, prinsip syariah dalam setikan ni, pengambilan vaksin adalah selari dengan maqasid syariah. Keperluan menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta adalah perkara asas dalam maqasid syariah yang perlu diberi keutamaan. Kegagalan mengambil suntikan vaksin bakal mengundang kemudaratan lebih besar pada masa akan datang. Kerana bukan sahaja individu tidak mengambil vaksin terdedah kepada pelbagai penyakit berjangkit berbahaya, malah berpotensi membahayakan orang lain. Okey. Kesimpulan daripada suntikan vaksin ialah Islam mementingkan umatnya berwaspada dengan bahaya dan menyarankan kita mengambil langkah pencegahan al-waqiyah dalam menepani isu seperti ini. Tindakan mengambil vaksin adalah satu kemestian untuk membenda penyakit berbahaya. Suntikan vaksin itu bukan sahaja bertetapan dengan nas syarak, bahkan selari dengan prinsip syariah dalam menjaga nyawa manusia. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.